Okay, tunggu dia merah ya. Cikgu semua dah sedia. Kalau tak faham nanti tanya ya. Okey, kita mula sekarang. Okey. Boleh nampak skrin ya? Saya sekarang tak nampak kamu lah kerana cikgu sudah. Ang buka mic, boleh nampak tak? Ang? Boleh. Okey, bagus. Okey, hari ini kita masih di 2.1 ya, tetapi ini ialah bukan had dan hubungan lagi. Kita akan pergi ke terbitan pertama, satu fungsi fx. Okey, f stand for fungsi ya. Huruf kecil ini x ialah objek lah. Objek kamu sudah belajar kan, objek kan dia ada dua set, sebelah kiri objek. Melalui perbezaan, itu ialah tajuk ya, bab 2. Ini tajuk kalau faham senang, kalau tak faham susah ya. Tetapi cikgu bagi tip untuk kamu lah. Dalam SPM, kalau dapat A punya murid dia suka buat topik ini. Kenapa? Kerana topik ini susah, tetapi soalan dia telus secara langsung, ubahan secara langsung. Dia tak macam soalan lain berpelik-pelik, tak ada. Dia tanya secara langsung kerana dia tahu topik ini susah ya, banyak formula. Dengan prinsip pertama, jadi prinsip pertama ini dia ada dua cara lah untuk pembejaan. Satu ialah prinsip pertama, satu ialah peringkat pertama. Tetapi ramai murid lebih suka guna peringkat pertama. Itu kita akan belajar pada hari Rabu atau Selasa ya. Hari Rabu atau Jumaat. Tetapi ini pun perlu belajar. Kenapa? Kerana kadang-kadang kertas satu dia akan suruh kamu guna prinsip pertama saja. Tak boleh guna peringkat pertama. Peringkat pertama tak ada markah kerana tak ikut kehendak soalan ya. Okey. Jadi kita tengok ya. Ini semua teks pertama tak ada markah kerana tak ikut kehendak soalan ya. Okey. Jadi kita tengok ya. Ini semua dalam buku teks ada ya. Tangen kepada satu lengkuk di satu titik ialah satu garis lurus. Macam satu garis lurus ya. Contohnya di titik A 24 ya. Satu garis lurus ya. Ubahan langsung ya. Dalam belajar di sebelah garis lurus AT. AT ini ya. Nampak tak AT ini? Dengan koordinat A dan T masing-masing ialah 24 dan 38. Nampak? Kalau kita nak cari kecelunan, kamu sudah belajar dalam matematik kan? Sekurang-kurangnya dia mesti ada dua titik ya. Titik 24 dan 38 ya. Ada dua. Boleh tiga. Okey. Lepas tu tangen kepada lengkuk Y sama dengan S kuasa 2. Y sama dengan S kuasa 2 ialah lengkuk lah atau kerok ya. Kamu belajar ekonomi panggil kerok. Jadi ini ialah kerok ya. Di titik A, titik A ini. Jadi kalau kita nak cari kecelunan lengkuk ini pada titik A, kita boleh guna kaedah pembejaan. Sama ada prinsip pertama atau peringkat pertama lah. Tapi hari ini kita belajar prinsip dulu ya, dengan menggunakan had dan hubungan ya. Okey, jadi macam mana dia punya formula datang, cikgu telang sikit ya. Tak apa, ini lecturer saja, cikgu cakap kamu dengar. Tapi nanti kamu kena buat latihan lah ya. Okey, kecelunan tangen AT ya. Dia sama dengan kita guna macam kaedah matematik lah. Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Sama dengan 8 tolak 4. 8 tolak 4 ya. Y2 tolak Y1. 3 tolak 2. Okey, lepas tu kita akan dapat jawapan ialah 4. Jadi maksud dia kecelunan atau tangen ya pada titik A dalam kerok atau lengkuk Y sama dengan X kuasa 2 ialah 4 ya. Bagaimanakah cara untuk mencari kecelunan tangen bagi lengkuk Y sama dengan S kuasa 2 di titik yang lain? Okey. Misalnya 39. Ini 38 kan? 39 sini ya, contoh dia. Macam mana kecelunan sini? Adakah kecelunan sini dia sama dengan kecelunan pada titik A 24? Tentu dia tak sama kan? Kerana dia lengkuk, dia bukan garis lurus ya. Jadi macam mana nak cari? Itu yang kita nak belajar hari ini. Okey, sebagai set induksi. Cikgu tak tutup kamera lah ya, supaya boleh nampak nanti. Okey. Tak apalah ya. Tengok muka cikgu sikit. Kecelunan bagi satu lengkuk menggunakan graf adalah sukar untuk ditentukan dan hasilnya tidak begitu tepat ya. Kurang tepat lah ya. Susah, kita tak boleh guna macam ni ya. Susah nak kira satu-satu. Kira sampai larut malam pun tak dapat jawapan ya.
Terdapat kaedah lain yang boleh digunakan untuk mencari kecerunan bagi satu lengkok pada titik tertentu, iaitu dengan menggunakan idea hak. Hak, kamu sudah belajar kan sebelum ni, nampak video itu secara offline kan. Kita banyak offline kan, tak online ya. Jadi hari ini cikgu online dengan kamu lah. Kamu kelas pertama fasa kedua dengan online cikgu ya. 5 gadit belum dengan cikgu lagi. Tetapi 5 gadit sudah biasa dengan cikgu lah. Dia selalu 5 gadit lah. Tak boleh kata apalah ya. Kalau mereka tak 20/22, saya akan cari mereka sampai rumah mereka. Ya. Okey, seperti dalam perlokaan berikutnya. Okey, kita tengok slide yang seterusnya ya. Okey, setakat ini set induksi ada apa soalan nak tanya? Wiki ada soalan nak tanya? Tinggal 10 minit. Atau kamu tak ada dengan saya? Any question? Okay, saya terus sana. Jadi saya cakap-cakap nanti tahap. Seterusnya. Okey, kita tengok ini ialah sejarah baca sendirilah ya. Ini orang yang cipta ya. Okey, kecerunan garis lurus BC. Mana BC ya? Okey, B ialah sini, C ya. C1, C2. C sini. Okey, C sini ya. Okey. Jadi kita nak cari kecerunan BC ialah CD bagi dengan BD. Okey. CD bagi dengan BD ya. Okey, itu untuk titik C ya. Okey. Jadi Y campur delta Y. Delta Y ialah apa? Delta Y ialah perbezaan Y ya. Contoh sini ialah Y kan. Kalau sini Y, sini pertambahan dia naik kan, naik dia ada pertambahan kan. Pertambahan itu panggil delta Y ya. Jadi Y campur delta Y ialah C lah. Koordinat Y bagi titik C ya. Tetapi kita nak cari dia punya jarak ya. Sini ialah berapa ialah Y campur delta Y tolak Y. Atau dengan kata lain dia ialah delta Y lah ya. Perbezaan tinggi ya di antara titik B dan C ialah delta Y. Dan perbezaan jarak ya di antara B dan C ya secara menyufuk ialah X plus delta X tolak X ya. Jadi kita dapat delta X. Okey, atau dengan kata lain, kecerunan garis lurus BC ialah delta Y bagi dengan delta X. Okey, delta. Ini untuk prinsip pertama ya. Jarang cikgu ajar inilah, tetapi saya perlu ajar ya. Kerana kadang-kadang dia akan tanya dalam soalan penulisan SPM. Dulu baru-baru cikgu ajar itu jam ya. Cikgu skip. Okey, prinsip pertama ini. Tapi sekarang cikgu tak skip lah. Ya, kadang-kadang kehendak soalannya ini dalam sukatan ada. Jadi mau tak mau perlu ajar. Ya. Baik. Okey. Jadi apa berkaitan dengan hak? Okey, tengok seterusnya. Apabila titik C menghampiri titik B ya, C semakin turun dia ke titik C1, C2, lepas tu ke C ya, semakin hampir. Ikut kelok inilah ya. Saya guna kelok lah kerana kamu ialah murid ekonomi ya, boleh faham ya. Okey. Okey. Jadi di sepanjang lengkok garis lurus BC berubahlah menjadi BC1. BC1 semakin turun ya. Seterusnya menjadi BC2 semakin dekat kepada titik C ya. Iaitu nilai bagi delta X semakin kecil. Betul tak? Kerana semakin dekat dan menghampiri sifar. Apabila dia semakin turun, dia punya jarak semakin kurang dan akhirnya sampai hak dia menjadi kosong. Delta X going to 0. Itu ialah maksud dia. Kita belajar hak ya. Okey, apabila titik C berada di atas titik B, garis lurus menjadi tangent di titik B. Oleh itu, okey, kecerunan lengkok di titik B ya, di sini ya. Kita nak cari ini guna prinsip pertama ya. Ialah kecerunan tangent BT. BT ya. Nampak garis lurus ini BT. Macam tadi lah. Okey, BD itu ya. Kita nak cari kecerunan di titik B kan. Okey, tetapi sekarang kita guna hak ya. Okey, jadi nilai dia ialah hak. Okey, delta X
menghampiri zero ya. Kenapa menghampiri zero? Kerana delta X semakin kurang ya kalau dia dekat dengan B. Jadi kita andaikan ini hampir zero lah. Jadi kita guna simbol ya, hampir zero. Tetapi tadi pada peringkat ini kita sudah belajar kan, kecerunan garis lurus BC ialah delta Y bagi delta X, betul? Jadi ini ialah prinsip utama atau prinsip utama kecerunannya. Dia mesti ada hak delta X menghampiri zero dan delta Y bagi delta X. Okey, ini ialah prinsip utama ya. Okey. Jadi maka lengkok Y sama dengan fx, fungsi kecerunan tangent dia pada sebelang titik boleh ditentu dengan mencari hak delta X menghampiri zero, delta Y bagi delta X. Ini ialah dy dx lah. Okey, hak ini disebut sebagai tebetan pertama. Nampak tak highlight ini ya? Tebetan pertama bagi fungsi terhadap x ditanda dengan simbol dy dx. Dy dx ialah perbezaan y lah dalam sebutan x, atau dalam topik kita lah dy dx. Perbezaan d per dx ialah perbezaan. Okey, perbezaan y dalam sebutan x. Ini panggil perbezaan. Tetapi kalau kita gunakan prinsip tebetan pertama ya, ia ialah hak delta X menghampiri zero, delta Y bagi delta X ya. Ini ialah differentiation, ini ialah delta. Okey. Dia punya pembacaan berlainan ya. Ini ialah pembezaan, ini ialah delta ya. Jadi ini ialah formula dia. Okey. Itu yang cikgu nak ajar untuk hari ini. Okey. Yang penting kena ulang 3 kali ya. Okey. Jadi sampai sekarang cikgu sudah terangkan ya. Kalau kita nak gunakan tebetan pertama, prinsip pertama untuk mencari perbezaan Y dalam sebutan X, gunakan hak delta X menghampiri zero, delta Y per delta X ya. Okay, ini ialah formula dia. Perbezaan Y dalam sebutan X sama dengan hak delta X menghampiri zero, delta Y bagi delta X. Untuk prinsip pertama ya. Gunakan hak. Okey. Kalau soalan nak kamu guna prinsip ini, mau tak mau mesti guna ini. Tak boleh guna dengan formula ya. Formula kita akan belajar pada hari ini. Baik, tinggal 5 minit lagi ya. Okey, cikgu cepat sikit. Okey, kita tengok soalannya. Fungsi kecerunan tangent dy dx. Ini boleh diguna untuk mencari kecerunan tangent kepada satu lengkuk y sama dengan fungsi dalam sebutan x pada sebelang titik x dan fungsi dalam sebutan x. Fungsi dalam sebutan x ialah y lah. Okey, misal dia pertimbangan semula y sama dengan fungsi dalam sebutan x sama dengan x kuasa 2. Maka delta y kita sudah belajar kan, ialah fungsi x campur delta x tolak fungsi dalam sebutan x. Okey, x campur delta x kuasa 2 ya. Kenapa kuasa 2? Karena sini ialah x kuasa 2 ya. Tolak ya, ini original punya ialah x kuasa 2. Kita kembangkan, dia akan menjadi x kuasa 2 campur 2x delta x campur delta x golongan kuasa 2 tolak x kuasa 2. Jadi x kuasa 2 tolak x kuasa 2 boleh hapus kira, tinggal 2x tolak dengan delta x campur golongan delta x kuasa 2. Okey, maka oleh kerana kita nak cari kecerunan dia kan, dia perlu ada delta y bagi delta x. Maka sini bagi delta x tinggal 2x. Sini bagi delta x tinggal delta x ya. Okey, jadi delta y per delta x sama dengan 2x campur delta x. Okey, tetapi kalau nak ikut prinsip utama ya, ini ialah delta y delta x. Tapi kalau perbezaan ialah dy dx ya, bukan delta. Jadi kena ada hak delta x going to 0. Delta y bagi delta x. Maka hak delta x going to 0, ini kita sudah cari kan. Kena cari ini dulu ya, kalau prinsip pertama, golongan 2x campur delta x. Okey, oleh kerana delta x menghampiri 0, jadi ini ialah 0 lah. Jadi 2x campur 0 ialah apa? 2x. Jadi apa jawapan? Fungsi kecerunan tangent ialah dy dx sama dengan 2x. Kalau pada koordinat x titik itu ialah 2, maka kecerunan pada koordinat x kelok itu ialah 4. Kalau koordinat x pada kelok itu ialah 3, kecerunan dia ialah 6. Okey ya? Ini sangat penting. Bukan semua cikgu boleh telang ini ya.
banyak cikgu dia skip ini. Tapi saya tak skip ya. Karena saya dulu skip lepas tu. Tapi itu panitia sekarang dia sudah pencenang ya. Okay, dia kata kenapa ya skip part ini. Jadi sekarang saya tak skip ya. Tapi bukan semua guru ajar. Okay, ya. Okay, contoh ya kita tengok ini. Cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi. Y sama dengan fungsi dalam sebutan x yang berikut. Y sama dengan 3x. Okay. Jadi kita guna formula dia lah. 3x campur delta x tolak 3x ialah 3 delta x lah. Okay. Jadi delta y bagi dengan delta x sama dengan 3. Langkah pertama kena cari ini dulu ya. Lepas tu nak cari dy dx mesti hak delta x menghampiri 0, delta y bagi delta x. Di hak delta x menghampiri 0 ialah 3 ya, kerana kita sudah cari ialah 3 ya. Betul tak? Betul kan? Okey. Lepas tu dy dx sama dengan 3 lah. Ini ialah garis lurus lah, kerana dia dalam kecerunan dia dalam bentuk nombor kan. Jadi kita tahu dia tak ada pemboleh ubah x, mesti garis lurus. Okey. Kita tengok yang kedua, B ya. Y sama dengan 3x kuasa 2. Sama juga 3 x sekarang ialah x campur delta x golongan 2 ya. Tolak 3x original punya. Jadi kita kembangkan dia dulu. 3x kuasa 2 campur 2 delta x darab dengan x campur delta x golongan kuasa 2 tolak 3x. Jadi 3x kuasa 2 dengan 3x kuasa 2 boleh hapus kita. Yang tinggal ialah 6x darab delta x campur 3 darab golongan delta x kuasa 2. Okey, ini ialah delta y bagi delta x. Tapi ini bukan jawapan dia ya. Kerana kita nak ialah dy dx. Jadi mesti guna hak delta x menghampiri 0, delta y delta x. Ganti ini ke dalam sini. Jadi oleh kerana delta x ialah hampiri 0, jadi jawapan dia ialah 6x. Okey, itu jawapannya. Jadi C boleh buat tak? C kamu cuba sendiri ya. Atau boleh tunjuk buku teks lah, semua ada buku teks kan. Sini C ya. Okey, sama juga. 3x campur delta x kuasa 3 tolak 3x kuasa 3. Ini susah sikit ya, kerana dia kuasa 3. Okey, kuasa 3 kita supaya kita biasa kembang ialah dalam kuasa 2 saja kan. Jadi kita keduakan satu x campur delta x depan, jadi dia tinggal kuasa 2. Ini boleh kembangkan. Okey, seperti biasalah. Lepas tu darab ya, kembangkan x darab ini menjadi x kuasa 3, x darab ini menjadi 2x kuasa 2 darab delta x campur x darab ini menjadi x delta x golongan kuasa 2 campur ini darab ini dapat ini 2x darab ini ialah 2x golongan delta x kuasa 2 campur ini darab dengan ini ialah delta x kuasa 3 ya. Lepas tu tolak 3x kuasa 3. Jadi kita kembangkan, sini ada 3x kuasa 3, sini ada 3x kuasa 3. Kita hapus kira, yang tinggal ini ialah delta y bagi dengan delta x. Okay. Tetapi ini bukan perbezaan ya, bukan kecurangan dia. Ini hanya dia punya delta saja. Kalau nak cari dy dx perbezaan, kita kena guna hak delta x menghampiri 0. Okay. Kalau menghampiri 0, ini pun 0, ini pun 0 lah. Jadi tinggal ialah 9x kuasa 2. Ini ialah perbezaan untuk fungsi kerok ini ya. Boleh ya? Normalilah kerana 9.15 hingga 9.50 pun waktu cikgu kan, walaupun sekarang kita sudah lebih 1 minit, tapi tak apa. Okey. Nanti yang tinggal punya offline, kamu jangan lupa ya, cikgu ulang sekali lagi buat latihan kendiri ya. 2.1, 2.2. Kalau kamu nak hantar, boleh hantar di Google Classroom. Kalau tak, nanti tunggu April apabila kita balik ke sekolah, cikgu baru tanda ya, secara offline. Okey. Mana kamu lebih suka nak cikgu tanda online ke offline? Okey. Tapi jawapan semua sudah ada kan. Jangan lupa ya, ini buat dalam buku latihan 2, bukan 1 ya, kerana ini sudah part 2. Cikgu ulang sekali lagi, latihan kendiri 2.1, 2.2 buat dalam buku latihan 2 ya. Tulis indeks. Don't forget. Okey, indeks dia adalah perbezaan prinsip pertama ya. Okey, dan tulis tarikh hari ini ya. Baik. Okey, itu saja. Habislah lesson kita. Just nice. Ada 16 orang, ada tambah 1 orang lagi. Saya download lagi sekali ya. Okey, ada apa soalan? Kalau tak ada,
kamu kena pergi buat latihan kendiri 2.1, 2.2. Nanti boleh tengok rakaman video cikgu lah sebagai bukti. Tak lama cikgu buat rakaman video ya, betul tak? Sebagai bukti dia sudah ada Google Meet dengan murid kan. Cikgu pun tak nampak, tak tahu apa yang mereka ajar di dalamnya, tak ada bukti. Okay? Cikgu selalu ada buat dalam YouTube ya. Jadi boleh lunjuk balik lah. Sebenarnya dia tak ada masalah. Okay? Hanya dia bukan online, dia offline. Maka dia pulang sikit lah. Okay, any question? Boleh type. Kalau tak ada, kita sampai sini dahulu lah. Kita jumpa pada hari Rabu ya. Jadi hari Rabu saya tak bagi short reminder lagi ya. Kamu sudah biasa. Masa yang sama, hari Rabu, iaitu 24 hari bulan, 8.40 hingga 9.15. Boleh? Kelas? Wiki okey? Wiki type sikit. Cikgu tak nampak kamu. Walaupun jiran ya. Jarang nampak dia. Nanti cikgu report ya, 14 orang saja. 14 per 35. Betul tak kelas kamu? Kerana sekarang sudah tak ada 5 emerald dan cash eye combine together. Berapa peratus saja? Cikgu kena hantar yang sebenar ya. Saya tak pasti yang lain masih tidur ke atau dia lupa ke. Tak tahu apa alasan lah. Tetapi saya harap hari Rabu dia punya attendance boleh bertambah lah. Saya kira ya sekarang 14 bagi 35. Ngam-ngam 40%. Nasib baik masih lulus. Baru lulus saja lah. Dapat E. Bukan dapat F. Okay ya. Okay. Bye-bye. Okay. Jangan lupa ya buat latihan. Terima kasih.